Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Nur Sadina. Nama saya Abang Muhammad Hafiz Syarafuddin bin Abang Rusni dan saya dari Kumpulan 4. Nombor matrik saya ialah E2022-102-9988. Pada video pemandangan ini, saya akan menjelaskan tentang frasa-frasa adjektif yang terdapat dalam bahasa Melayu. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai frasa adjektif, izinkan saya menjelaskan definisi frasa adjektif. Apa itu frasa adjektif? Frasa adjektif boleh terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif sebagai kata intinya. Frasa terdiri daripada 4 fungsi, iaitu sebagai penerang, predikat, keterangan dan juga subjek. Frasa berfungsi sebagai penerang untuk frasa nama. Contoh yang pertama ialah sungai itu mengalir dengan tenang. Contoh yang kedua pula ialah kucing itu berlari laju. Perkataan tenang itu merupakan penerang untuk sungai, manakala laju merupakan penerang untuk kucing. Frasa juga berfungsi sebagai predikat. Contohnya, budak itu sangat pandai. Ayat sangat pandai itu merupakan predikat untuk keseluruhan ayat tersebut. Untuk contoh yang kedua pula, mereka sungguh berani. Dalam ayat ini, sungguh berani adalah predikat. Susunan ini juga boleh disongsangkan, iaitu frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat mendahului subjek. Contohnya, sangat pandai budak itu. Ayat sangat pandai tersebut mendahului subjek walaupun ayat ini predikat, namun masih membawa maksud yang sama. Begitu juga dengan contoh kedua itu, sungguh berani mereka. Ayat sungguh berani tersebut merupakan predikat yang didahului di ayat keseluruhan tersebut. Frasa adjektif menjadi unsur keterangan bagi frasa kerja. Kata adjektif dalam unsur keterangan dalam ayat berikut berfungsi sebagai frasa keterangan. Contohnya, bayi itu tidur lena. Perkataan lena menerangkan pekerjaan bayi yang tidur itu. Manakala, contohnya kedua pula adalah air sungai mengalir sungguh deras. Ayat sungguh deras itu menerangkan pekerjaan sungai yang sedang mengalir itu. Frasa adjektif dapat menjadi subjek dalam ayat dan dalam konteks ini, frasa adjektif berfungsi sebagai frasa nama. Contohnya, merah lambang keberanian. Perkataan merah itu merupakan frasa adjektif yang menjadi subjek dalam contoh ini. Sama juga dengan contoh kedua itu, iaitu lambat tidak semestinya malas. Perkataan lambat tersebut juga merupakan frasa adjektif yang menjadi subjek dalam keseluruhan ayat. Beralih kepada binaan frasa adjektif. Binaan frasa adjektif pula terbagi kepada dua, iaitu binaan satu perkataan dan binaan dua perkataan. Frasa adjektif yang terdiri daripada satu perkataan boleh terdiri daripada kata tunggal, kata terbitan atau kata ganda. Contohnya, buah manggis itu manis. Perkataan manis itu merupakan kata tunggal. Pada contoh kedua pula, bangunan itu tidak setinggi bangunan ini. Perkataan setinggi itu merupakan kata terbitan kerana perkataan setinggi ialah kata terbitan awalan yang berasal daripada perkataan dasar iaitu tinggi. Pada contoh ketiga pula, kanak-kanak di tadika itu comel-comel. Perkataan comel-comel tersebut ialah kata ganda. Seterusnya, kita beralih kepada binaan dua perkataan pula. Binaan frasa adjektif dengan dua perkataan akan membentuk makna baharu. Binaan jenis ini terdiri daripada kata adjektif bercampur dengan kata adjektif dan kata adjektif bercampur dengan kata nama. Dalam binaan jenis kata adjektif bercampur dengan kata adjektif ini menunjukkan keserasian makna, berlawanan kata dan unsur rima. Contohnya, pada contoh pertama itu, askar itu gagah berani. Ayat gagah berani itu menunjukkan keserasian makna kerana gagah dan berani berkongsi makna yang sama. Pada contohnya kedua, permukaan jalan itu tinggi rendah. Ayat tinggi rendah menunjukkan berlawanan kata kerana tinggi dan rendah adalah dua perkataan yang berlawanan maksud. Contoh yang terakhir pula ialah laki itu gemuk gedempul. Ayat gemuk gedempul tersebut menunjukkan unsur rima kerana perkataan gemuk dan gedempul mempunyai rima akhirnya hampir sama. Binaan kata adjektif bercampur kata nama ini terdiri daripada kata adjektif sebagai inti dan kata nama sebagai penerang. Contoh-contoh ini membawa maksud kiasan. Contohnya, mereka itu gila pangkat. Dalam contoh ini, gila merupakan inti manakala pangkat merupakan penerang. Pada contoh kedua, penjual barang itu banyak mulut. Perkataan banyak ialah inti manakala mulut ialah penerang. Binaan frasa adjektif yang membawa maksud kiasan tidak boleh digugurkan salah satu daripada perkataannya. Jika digugurkan,
maka binaan itu tidak lagi membawa maksud kiasan. Contoh-contoh ini pula membawa maksud keserupaan. Binaan frasa adjektif yang membawa maksud keserupaan dapat disisipkan dengan perkataan seperti malu-malu kucing pada contoh pertama dan kuning langsat pada contoh kedua. Sekarang kita berbincang tentang perluasan frasa adjektif yang terbagi pada kata penguat, kata bantu dan keterangan. Sekarang kita berbincang tentang perluasan frasa adjektif yang terbagi kepada kata penguat, kata bantu dan keterangan. Kata adjektif yang menjadi inti boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat. Ada 3 jenis kata penguat, iaitu penguat hadapan, belakang dan bebas. Berikut adalah contoh-contoh penguat hadapan. Contoh pertama, anak kecil itu terlalu nakal. Perkataan terlalu ialah penguat hadapan yang muncul di hadapan kata adjektif, iaitu nakal. Sama juga dengan contoh kedua, iaitu masakan ibunya paling sedap. Perkataan paling ialah penguat hadapan yang muncul di hadapan kata adjektif, iaitu sedap. Yang ini pula penguat belakang. Contohnya, perangai budak itu baik sekali. Perkataan sekali ialah penguat belakang yang muncul di belakang kata adjektif, iaitu baik. Begitu juga dengan contoh kedua, kereta api itu lambat benar. Perkataan benar ialah penguat belakang yang muncul di belakang adjektif, iaitu lambat. Penguat bebas ialah perkataan yang kedudukannya bebas, iaitu sama ada di hadapan atau di belakang kata adjektif. Contohnya, pemandangan di pantai itu amat indah. Kata adjektif di contoh tersebut ialah amat. Perkataan amat ini juga boleh berada di hadapan kata adjektif, indah. Seperti contoh kedua, iaitu pemandangan di pantai iaitu indah amat. Sebagai tambahan, 2 kata penguat boleh hadir bersama-sama adjektif. Contohnya, suaranya sungguh amat merdu, di mana 2 kata penguat pada ayat tersebut ialah sungguh dan amat yang muncul sebelum kata adjektif, merdu. Begitu juga dengan contoh kedua, perangainya sungguh kurang sopan, di mana 2 kata penguat pada ayat tersebut ialah sungguh dan kurang yang muncul sebelum kata adjektif, sopan. Kata bantu juga merupakan salah satu perluasan frasa adjektif. Sebagai inti frasa, kata adjektif pula didahului oleh kata bantu. Selain itu, 2 kata bantu boleh hadir secara serentak sebelum kata adjektif. Contohnya, bapa saya sudah besar. Perkataan sudah merupakan kata bantu yang muncul sebelum kata adjektif, iaitu besar. Pada contoh kedua pula, berita itu belum tentu benar. Belum tentu merupakan 2 kata bantu yang hadir secara serentak sebelum kata adjektif, iaitu benar. Ada kata bantu yang boleh hadir sebelum atau selepas kata penguat. Dalam contoh pertama, belum ialah kata bantu yang hadir sebelum kata penguat, iaitu sangat. Dalam contoh kedua pula, masih ialah kata bantu yang hadir selepas kata penguat, iaitu sungguh. Dalam perluasan dengan keterangan, frasa adjektif boleh hadir bersama-sama unsur keterangan. Dalam binaan ayat, unsur keterangan berada pada akhir ayat, iaitu selepas kata adjektif. Unsur keterangan ini terdiri daripada frasa sendi nama. Contohnya, negara kita kaya dengan minyak. Kata adjektif pada contoh ayat ini ialah kaya, manakala unsur keterangannya ialah dengan minyak, yang hadir selepas kata adjektif. Sama juga dengan contoh kedua, saya sering rindu akan ibu. Kata adjektif pada ayat tersebut ialah rindu, manakala unsur keterangan yang muncul selepas kata adjektif ialah akan ibu. Namun begitu, frasa adjektif tidak boleh diperluaskan dengan frasa nama, kecuali frasa sendi nama. Contohnya di situ, adik suka durian. Ayat tersebut salah kerana tiada kata sendi nama langsung di dalamnya. Namun ayat yang betul ialah adik suka akan durian, di mana kata sendi namanya ialah akan. Begitu juga dengan contoh kedua, akan merupakan kata sendi nama untuk ayat saya takut akan anjing. Walau bagaimanapun, frasa sendi nama tidak diperlukan apabila kata adjektif mempunyai kata nama sebagai pelengkap. Contohnya, simpulan-simpulan bahasa di bawah: panjang tangan, rendah hati dan pendek akal. Setakat itu saja perbincangan saya kali ini. Sekian, terima kasih.